Assalamualaikum. Nama saya Syazaitul Akmal binti Abdul Sukur. Saya berumur 20 tahun. Saya dilahirkan pada 20 Mei 2000. Saya menetap di Titik Gantung, Bertekiri, Perak. Saya belajar di Kolej Universiti Yayasan Pahang dalam jurusan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang topik pendidikan alam sekitar, iaitu jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Sebelum saya mulakan topik ini, saya akan memberitahu objektif yang saya akan capai di dalam video ini. Yang pertama ialah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Yang kedua ialah untuk menerangkan tentang bahayanya pencemaran alam sekitar kepada seseorang individu maupun dunia kita sendiri. Yang ketiga ialah untuk memberitahu inisiatif penjagaan alam sekitar kepada semua. Alam ialah dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan di bumi. Manakala sekitar ialah di sekeliling atau di tempat. Alam sekitar ialah keadaan sekeliling atau lingkungan. Istilah geografi tentang falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fizikal alam sekitar seperti keadaan iklim dunia yang berkait dengan aktiviti manusia. Kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar. Takrifan pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar AKAS 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran ialah perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau arah sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan yang mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam manusia atau organisma-organisma lain, iaitu tumbuhan dan haiwan. Kemasukan bahan pencemar ini akan mengakibatkan kesan memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Pencemaran alam sekitar mempunyai 4 jenis, iaitu yang pertama, pencemaran udara, yang kedua, pencemaran bunyi, yang ketiga, pencemaran air, yang keempat, pencemaran tanah. Pencemaran udara adalah satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jiring carahan atau bahan biologi yang boleh memberikan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidupan lain.
Jenis-jenis pencemaran udara pula ada dua, iaitu yang pertama adalah primer dan yang kedua adalah sekunder. Primer adalah penghasilan sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat daripada pembakaran yang tidak lengkap, manakala sekunder pula adalah hasil daripada tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dengan wap-wap di udara. Yang pertama adalah aktiviti perindustrian. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Contohnya seperti kilang. Kilang akan mengeluarkan asap-asap yang kotor dan bertoksik. Yang kedua adalah kenderaan motor. Setiap kenderaan motor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ini perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Akibatnya, gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon dan habuk-habuk akan terhasil. Dan yang ketiga adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pulu pusat sampah, sisa pepeja di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Langkah-langkah yang pertama adalah menghijaukan kawasan. Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Seterusnya, penggunaan petrol tanpa plumbum. Ianya dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Dan yang terakhir adalah program kita semula. Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di sekitar taman perumahan boleh diatasi dengan menggalakkan mereka menjual barang-barang yang boleh dikita semula kepada peniaga barang terpakai. Contohnya seperti surat khabar, majalah lama, kertas terpakai dan kotak kertas. Kesan yang pertama adalah kesan kepada kesihatan manusia. Ianya akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Yang kedua adalah kesan kepada tumbuhan. Tumbuhan akan mengalami kerosakan keguguran daun, pertukaran warna dan pertumbuhan terbantut. Yang ketiga adalah kesan kepada haiwan. Apabila udara yang tercemar itu memasuki paru-paru haiwan, maka haiwan akan terancam atau mati. Yang keempat adalah penipisan lapisan ozon. Pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendarahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit. Yang kelima adalah hujan asid. Ianya berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid ini akan terkumpul di dalam awan dan bergerak ke tempat-tempat lain.
Pencemaran bunyi bermaksud penghasilan bunyi yang sangat kuat dan bising daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti dan keseimbangan hidupan lain. Punca yang pertama adalah pembangunan industri. Contohnya seperti kilang-kilang yang mengeluarkan bunyi seperti jentera atau mesin kilang. Punca yang kedua adalah kawasan pertempatan. Contohnya seperti bunyi cerucuk-cerucuk besi, jackhammer ditanam dalam tanah akibat pembinaan bangunan tinggi. Yang ketiga adalah kenderaan. Contohnya, apabila jalan sesak, kenderaan akan membunyikan horn yang sangat kuat. Yang keempat adalah aktiviti manusia. Contohnya seperti masyarakat memasang radio dan televisyen dengan volume yang kuat. Dan yang kelima adalah kuari. Contohnya seperti aktiviti memotong besi. Yang pertama adalah kawalan oleh manusia. Sebanyak 80% daripada punca pencemaran bunyi ini datangnya daripada manusia sendiri. Contohnya, pengeluar kenderaan perlulah ambil inisiatif untuk hasilkan kenderaan yang mempunyai enjin lebih senyap dan mesra alam. Dan yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang. Ianya perlulah dilakukan terhadap sesiapa sahaja yang menyumbang ke arah pencemaran bunyi. Sebagai contoh, kontraktor binaan dilarang untuk melakukan aktiviti binaan pada waktu tertentu, terutamanya waktu malam. Kesannya adalah kesan kepada kesihatan manusia dan kesan terhadap persekitaran. Kesan kepada kesihatan manusia. Apabila organ telinga menerima kesan daripada bunyi yang kuat, kemungkinan mereka akan mengalami masalah pendengaran, terutamanya untuk kanak-kanak. Kesan terhadap persekitaran pula, persekitaran yang bising boleh jadikan seseorang itu terganggu dan cuba mengelak daripada tinggal di kawasan tersebut. Bunyi bising juga dapat memberi kesan buruk terhadap haiwan. Ia boleh menyebabkan tekanan dan meningkatkan risiko kematian. The one type of area we haven't mentioned so far are silent areas. That's because it gets a little complicated. Basically, silent areas have a limit set at 50 decibels during the day and 40 decibels during the night. First, we need to understand what silent areas are. Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi keadaan, kandungan atau warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan kepada manusia apabila menggunakannya. Ianya berlaku sama ada dari segi biologi, kimia atau fizik. Pencemaran air mempunyai pelbagai bentuk iaitu pepejal, gas dan cecair. Punca yang pertama adalah bahan buangan domestik dan organik. Contohnya, pembuangan seperti sampah, minyak dan najis secara tidak terkawal. Yang kedua adalah industri perlombongan, iaitu penggerudian perigi-perigi minyak dan letupan tangki minyak. Yang ketiga, bahan buangan radioaktif. Bahan-bahan toksik daripada makmal-makmal dan buangan hospital boleh mencemarkan air. Yang keempat, sisa buangan daripada kilang. Cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang boleh mencemarkan air sungai. Yang kelima, pertanian.
Contohnya, kegiatan pertanian seperti menanam sayur-sayuran dan padi menghasilkan banyak bahan kimia cecair yang disalurkan ke dalam sungai-sungai. Langkah yang pertama adalah penubuhan sebuah yayasan atau kelab pecinta sungai perlu dimulakan, ianya untuk memberi pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat tentang pemeliharaan dan pemulihan sungai. Yang kedua adalah menggubal undang-undang, ianya untuk melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai. Yang ketiga, mewajibkan sistem pembuangan air buangan dan loji pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu. Melalui sistem tersebut, air akan dirawat mengikut piawaian yang telah ditetapkan sebelum disalurkan ke dalam sungai. Yang keempat, melalui program pendidikan, latihan dan maklumat pencemaran alam sekitar. Ianya bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sama ada golongan penghilang ataupun pengguna. Yang pertama adalah menjejaskan kehidupan akuatik. Sebagai contoh, perairan di Terengganu ekoran daripada pembuangan sisa domestik ke dalam laut menyebabkan penyu mati kerana termakan plastik. Yang kedua, menjejaskan kesihatan manusia. Contohnya, yang berlaku di Teluk Minamata, Jepun, pencemaran toksik menyebabkan manusia menjadi sakit kepala, kebas-kebas dan jarak penglihatan menjadi kabur. Dan yang ketiga, mengurangkan tekanan oksigen di dalam air, iaitu mengurangkan kualiti air manusia dan alam sekitar untuk kehidupan laut. Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Ianya terjadi disebabkan bahan buangan yang berbentuk pepejal atau cecair. Punca yang pertama adalah pembuangan sampah yang tidak terkawal. Apabila masyarakat membuang sampah ke atas tanah, tanah tersebut akan menjadi habitat bagi pelbagai mikroorganisma. Yang kedua, pembuangan sisa toksik dan nuklear. Kebanyakan kilang-kilang akan membuang bahan buangan yang dihasilkan seperti minyak, sisa toksik dan sisa-sisa kilang. Yang ketiga, kegiatan perlombongan. Kegiatan perlombongan seperti emas, perlombongan pasir dan penembus guna tanah serta pembangunan lain di sepanjang pantai akan meningkatkan ancaman terhadap ekologi hidupan akuatik. Yang keempat, pembalakan. Sekiranya aktiviti penebangan hutan ini tidak diatur dengan rapi, ia akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Yang pertama adalah pendidikan alam sekitar. Ianya dapat membentuk sikap positif dalam diri dan menjadikan seseorang itu lebih memahami perihal pencemaran alam sekitar. Yang kedua, kempen kesedaran. Antara kempen alam sekitar yang boleh dilaksanakan adalah kempen Cintailah Sungai Kita, Kita Semula dan Sahabat Alam. Dan yang ketiga adalah peranan media massa. Pendedahan dan penyebaran tentang isu pencemaran alam oleh media massa kepada masyarakat umum akan menyebabkan mereka lebih berhati-hati dalam menangani masalah pencemaran. Antara kesannya adalah penyebaran kuman dan penyakit. Haiwan seperti tikus, lipas dan lalat akan berkerumun di kawasan tanah yang tercemar, seterusnya menyebarkan kuman dan penyakit ke tempat lain. Yang kedua, kualiti tanah merudum. Sisa-sisa industri dan hasil tumpahan daripada kilang atau kenderaan motor akan menjadikan tanah rosak dan kualitinya merudum. Yang ketiga, berlakunya hakisan tanah.
Aktiviti manusia seperti pembalakan akan menyebabkan tiada akar tumbuhan yang dapat mencekam tanah daripada runtuh. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama berganding bahu membina bumi dan kehidupan yang lebih berkualiti, segar, bersih dan cantik. Hargailah dan peliharalah alam sekitar.